Pertama sekali tuan-tuan, Nabi suruh kun aliman. Jadi kamu orang alim. Jadi ulama. Jadi tok guru. Jadi ustaz. Jadi ustazah. Jadi orang-orang yang banyak ilmu agama. Sampaikan kepada masyarakat. Sampaikan kepada ummah. Yang pertama sekali Nabi suruh kun aliman. Jadi kamu orang alim. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita belajar agama ni ingat. Pertama, kita niat untuk kita jadi alim. Kemudian kita niat untuk jadi ulama. Kalau kita rasa kita mampu. Saya tuan-tuan sejujur dan ikhlas tak mampu jadi ulama. Sebab kita kenal siapa itu ulama. Kita kenal pula siapa diri kita. Tolak tambah bahagi darat macam tak mampu jadi ulama. Kalau Allah beri, Alhamdulillah. Tapi nampak gaya macam tak mampu. Nah, dulu saya kuliah di Petaling Jaya, Selangor lah, KL lah. Jadi saya masa tu kuliah maghrib. Dia jemput dah, dia panggil lah. Kuliah maghrib masa tu, jadi saya pergi kuliah masa tu. Dah KL kan, bukan Melaka, KL. Kita naik kelas-kelas lah sikit. Kita naik Honda masa tu. Tapi bukan Honda Civic, Honda Wave lah, motor. Honda juga. Baik. Jadi KL ni jalan dia jeng, Melaka ni jeng, KL ni jeng kereng dia panggil. Maka kita naik motor mudah sikit. Sampai masjid tu kalau nak adu, nak banding dengan surau kita malam ni, dengan balasah kita lebih kurang 8 kali ganda lah besar. Masjid Jumhuriyah Petaling Jaya. Tengok Google. Besar masjid. Masjid besar, kemudian 2 tingkat. Tapi bawah je lah ada orang masa kuliah. Atas mula layang lah. Ada tak masjid tuan-tuan puan-puan pergi seluruh Malaysia, masjid besar 2 tingkat, kuliah maghrib atas bawah penuh orang? Ada? Masjid mana? Tak ada. Apa? Pasal nama dia masjid. Dia yang penuh tingkat-tingkat ni tuan-tuan puan-puan, bukan masjid, stadium. Stadium kita buat 5 tingkat penuh, 7 tingkat penuh, 9 tingkat penuh stadium. Kenapa stadium penuh? Masjid tak penuh. Orang buat kajian. Rupa-rupanya kita dapat tahu, nak masuk stadium tengok bola ni, dia kena bayar, ada tiket. Baru kita tahu. Masuk surau, masuk masjid free. Siapa dia nak datang? Sebab tu pada pihak pengurusan, saya bagi cadangan lah. Mulai subuh esok, selama 10 hari, kita buat uji kaji eksperimen. Kita buat masuk surau ni berbayar. Terakhir kali. Masuk pintu muslimin ni, laki kita buat RM5, pintu muslimat RM20. Muslimat kena mahal pasal dia banyak duit. Betul. Duit dia. Duit suami bagi. Duit dia curi pula suami. Nampak dia suka, bukan dia marah, betul. Kita buat masuk masjid berbayar. Agak-agak makin ramai ke makin kurang lagi? Makin kurang. Kena molek Tok Imam dengan Tok Bilal yang mari. Tu pun tak masuk ke pintu, khabar ke tingkat. Dah masuk pintu bayar. Akhir zaman orang lupakan rumah Allah. Jadi saya sampai masjid tu, saya cari parking. Biasa masjid besar ni dia ada parking tak? Parking penceramah, betul tak? Jadi saya cari parking, jumpa parking. Tapi dia tak tulis parking penceramah. Dia tulis parking tuan guru. Serba salah kita nak parking. Dah kita bukan tuan guru, tuan garu ke. Nak bagi tahu tuan-tuan, diri ini tidak mampu jadi ulama. Tuan-tuan, puan-puan, kalau mampu, silakan belajar sampai jadi ulama. Kalau tidak mampu, berpindah kepada nombor 2. Kun aliman, jadi kamu orang alim. Tidak mampu. Au muta'alliman, atau jadi murid kepada orang alim. Kalau tu saya mampu. Datang daripada Pahang, belajar di pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Tok Guru Pasir Tumbuh buka kitab, kita tadah dengan Tok Guru Pasir Tumbuh. Tok Guru daripada Fatani datang Pasir Tumbuh 3-4 malam, kita tadah dengan Tok Guru Fatani. Tok Guru daripada Mekah datang Pasir Tumbuh 3-4 hari, kita tadah pula dengan Tok Guru Mekah. Tok Guru daripada Terengganu datang Kelantan sebulan sekali, kita tadah dengan Tok Guru Terengganu. Hak itulah kita mampu tuan-tuan jadi murid kepada orang alim. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau tidak mampu jadi ulama, jadi murid kepada ulama. Balasah kita ada buat pengajian kitab, mesti ada tak? Kuliah mingguan, kuliah bulanan, kuliah maghrib, kuliah subuh, betul? Jadi tuan-tuan puan-puan beli kitab yang macam tok guru ataupun ustaz ajar tu, beli pen atau pensel, duduk tadah dengan tok guru, dengan orang yang sampaikan ilmu. Dipanggil menadah ilmu, tuntut ilmu. Beli kitab tuan-tuan.
Kita tak mahal pun. Kalau banding dengan wai suku, mahal wai suku lagi. Nah, wai suku berapa harga Tok Imam? 11,000. Nah, 11,000. Kita nampak tak 11,000? Nah, 110. Tak nampak RM11. Tak nampak RM4. Beli tadah dengan Tok Guru, baru jadi murid kepada orang alim. Nah, gitu. Dan kalau tidak mampu, dak berpindah kepada nombor 3. Kun aliman, jadi kamu orang alim. Tak mampu, au muta'alliman, atau jadi murid kepada orang alim, tidak mampu juga. Au mustami'an, jadilah orang-orang yang mari mendengar ilmu agama. Alhamdulillah, Allah pilih semua kita malam ini jadi golongan yang ketiga, mustami'an, orang-orang yang mari mendengar ilmu agama. Syukur pada Allah Ta'ala. Allah tak beri kita nombor 1 ulama'. Allah tak beri kita jadi murid ulama', tapi Allah beri kita nombor 3, iaitu orang-orang yang mari mendengar ilmu agama. Syukur juga pada Allah. Kena syukur juga walaupun nombor 3. Kena syukur. Sebab anda, sebab Nabi sambung di hujung hadis, jangan kamu jadi golongan keempat. Siapa golongan keempat? Tok Guru bukan, murid kepada Tok Guru pun tidak, mari mendengar ilmu agama pun tidak. Allahu Rabbi. Dah kerja diam dia. Pagi, petang, siang, malam, lalu saja depan surau. Pagi sekali pergi kerja. Petang sekali balik kerja. Singgah. Dah. Nah, lalu saja. Singgah. Dah singgah. Berapa tahun dah duduk sini? Tapi bukan orang sini tu waktu orang belah-belah ni pula. Belah mana? Belah KL lah. Nah, belah KL. Nah, orang sini 2 kali 5. Nah. Bang, lalu saja. Singgah. Dah. Berapa tahun dah duduk sini? 11 tahun dah Ustaz. 11 tahun tak pernah singgah dia. Tak pernah singgah tak kali pun tak pernah. Allahu Rabbi. Nah. Tapi lepas 15 tahun, lepas 15 tahun singgah juga. Lepas 15 tahun baru singgah. Alhamdulillah, jadi lah. Tak kira 10 ke 20 tahun. Asal singgah bagus lah. Nah, lepas 15 tahun, lepas mayang asar, Tok Imam dengan Tok Bilal tak balik lagi. Main dah haji lu depan tu. Main dah haji, main-main boleh 60 kali naik haji, baru balik Tok Imam dengan Tok Bilal. Dah tak pernah singgah kali. Berat emergency pang. Tok Imam ni, biasa tak pernah mari dia ni. Petang ni mari pula. Tok Bilal kata, oh memang tak rajin mari natang ni Tok Imam. Nah, tapi petang ni mari taubat dah kot. Tok Imam, Tok Bilal jahat ke mulut. Bang, maka dah taubat dah kot Tok Imam. Memang tak pernah mari dia ni, tapi petang ni mari taubat dah kot. Tok Imam kata taubat dah. Alhamdulillah. 15 tahun kita doa suruh dia mari. Petang ni lepas 15 tahun mari juga dia suruh dah. Alhamdulillah. Bang, mari buat benda semayang dah, kencing. Mari kencing lebih mahal air kencing dia daripada ilmu agama. Dalil, dia sanggup berhenti untuk kencing, dia tidak sanggup berhenti untuk tadah telinga dengar ilmu agama. Hidup melupakan rumah Allah, lalu saja. Bila mati mari pula. Dalam mari mati duduk depan pula pada Tok Imam. Mari mati duduk belakang. Abah, khabar ke tukang usung tu, letak aku belakang lah. Aku kali pertama mari ni. Aku mati pun mari. Cakap gitu. Wajib ke jenazah kita solat di surau masjid? Satu soalan untuk orang Melaka. Jenazah orang Islam bila mati kita mandikan, betul? Kemudian kita kapangkan. Lepas kapang orang sini tanang dulu ke semayang dulu? Semayang dulu. Semayang tu wajib ke usung datang surau masjid untuk semayang? Boleh tak semayang tempat lain? Boleh. Dah tu sahabat Nabi dulu mati, Nabi semayang di masjid. Sahabat ni tuan-tuan dulu masa dia hidup dia banyak habiskan masa di masjid. Solat 5 waktu, solat jemaah. Kemudian dengar Nabi sampaikan ilmu. Maka bila mati Nabi bawa jenazah sahabat untuk disemayangkan di tempat yang banyak dia habiskan masa hidup tu. Iaitu masjid lah. Tu sahabat Nabi. Kita hidup sibuk sangat dengan main bola sampai lupakan rumah Allah, mati kat gi semayang kat tiang go lah. Sibuk dengan projek juta-juta sampai sombong dengan rumah Allah, mati kat gi semayang kat tapak projek ah. Mana garang dengan Ustaz Allah ni? Memang lapar. Marah ke Ustaz? Memang marah. Mari jauh-jauh bagi air kosong. Pergi air sirak.